Kita tu ada cerita berkenaan planet lah. Rupanya kita ni planet kecil saja. Ada lagi planet lagi besar. Matahari pun kecil je. Ada lagi matahari yang lagi besar. Bintang-bintang banyak lagi lah. Yang sekarang ni orang pun tengah, saintis-saintis tengah mencari, telah jumpa planet yang seperti bumi tau. Planet seperti bumi kat luar sana. Banyak lah jumpa. Tapi tak sempat nak pergi sebab jauh. Tapi benda tu ada. Bagi tahu kat awak, dunia ni, kita ni, hidup kita ni luas. Banyak lagi perkara yang kita tak tahu. Ada yang katanya planet yang macam bumi, ada planet yang gelung-gelung yang secantik-cantik, ada planet berlian. Siapa pernah tahu planet berlian? Planet yang paling mahal. Semua tu berlian berlaku. Ada hujan diamond macam berlian. Macam tu. Ada yang hujan berlian. Ada yang planet kat luar sana, hujan dia tak ada hujan tau, dia panas je. Macam planet Mars. Dia panas je. Sama juga dengan planet-planet lain. Kalau awak tengok planet, awak tahu lah. Macam-macam planet, takut sangat-sangat. Mungkin ada makhluk asing ke? Tak tahu lah kita, Allah Alam. Tahu kan ada makhluk lain selain daripada kita duduk dekat planet di luar sana. Cuma nak bagi tahu kat awak, planet Bima Sakti ni, galaksi Bima Sakti ni kecil saja. Ada lagi galaksi yang lebih besar pada Bima Sakti. Okey, dah cukup setakat ni. Kita akan teruskan pembelajaran kita. Okey, sekejap ni awak. Awak ingat tak kita belajar apa? Minggu lepas kita belajar peperangan Khandaq. Ada yang dah lupa dah. Betul tak kita belajar minggu lepas peperangan Khandaq? Hello? Betul tak? Kita belajar peperangan Khandaq minggu lepas. Hello? Senyap je. Hello? Halo semua. Kita belajar apa minggu lepas? Peperangan Khandaq kan? Betul tak? Okey. Jadi, Ustaz nak tanya lah seorang-seorang. Apa itu maksud peperangan Khandaq? Okey, saya boleh beritahu. Tanya Afiq. Muhammad Afiq ni. Afiq. Afiq. Afiq tahu tak apa itu maksud peperangan Khandaq? Tahu. Tak tahu? Tahu. Cuba bagi kita cerita sikit peperangan Khandaq tu apa? Cuba kita tahu sikit je apa itu peperangan. Peperangan Khandaq ni awak. Okey, Khandaq ni adalah parit yang cukup luas. Dalam peperangan kita ada banyak cara tahu nak melawan musuh. Ada setengah-setengah kerajaan ataupun empire besar di luar sana, dia bina kubu yang sangat besar. Siapa pernah tengok tembok besar Cina? Kubu dia sangat panjang dan tinggi lah, kuat. Kubu tu dibina pada zaman dahulu kala lah, zaman kita tak hidup lagi. Tapi sekarang masih ada lagi. Itu dia panggil kubu. Ada juga yang buat menara, ada juga yang bina parit. Tapi kebanyakan kerajaan di luar sana ataupun bangsa-bangsa kaum-kaum sana, dia orang bina kubu untuk mengelakkan peperangan yang besar. Contohnya kubu yang paling popular, kubu ni lah, tembok besar Cina. Kalau kat Malaysia ni, apa? Kalau kat Malaysia ni Kota A Formosa lah. Tapi Kota A Formosa ni dah hancur dah. Tapi ada lagi banyak lagi. Contohnya kalau kerajaan Islam dulu, kalau siapa-siapa pernah pergi kat Mesir dulu, ya. Ustaz pernah pergi Mesir ke? Ustaz tak pernah pergi Mesir. Tapi Ustaz tengoklah kawan-kawan Ustaz. Ustaz tengok juga buku, Ustaz ada baca buku lah berkenaan dengan Mesir ni. Dia ada kubu tau, kubu dia besar juga. Banyak kubu.
lama-lama tinggalan benda lama dekat Mesir. Tapi nak ceritanya, kebanyakan kaum ataupun kerajaan dibina kubu untuk mengelakkan peperangan lah. Bukan untuk mengelakkan peperangan, untuk sebagai strategi peperangan. Okey, dah cukup setakat tu. Jadi peperangan Khandaq ni adalah antara peperangan yang besar lah dalam Islam. Kena ingat tu, kita ada beberapa peperangan. Kita banyak lah. Kita ada perang Badar, perang Uhud, Badar Kubra, Uhud, kemudian perang Bani Mustalik, kemudian perang Bani Mustalik, perang Khandaq lah kan. Jadi kita ada 4, setakat ni kita ada 4 jenis peperangan. Okey, mari tengok. Ini peristiwa semasa peperangan Khandaq. Tentera musyrikin telah mengepung kota Madinah dengan berkubu di sekeliling parit. Mereka mendirikan kemah. Okey. Jadi orang-orang musyrikin ni, tentera musuh Islam ni, dia nak serang kota Madinah tapi dia tak boleh masuk. Kenapa? Cuba teka. Cuba teka kenapa mereka tak boleh masuk. Cuba Adi boleh bagi tahu tak kenapa tentera musyrikin tak boleh masuk kota Madinah? Siapa yang ada jawapan? Siapa yang ada jawapan yang boleh jawab soalan ni? Kenapa tentera musyrikin tak boleh masuk ataupun tentera Ahzab ni tak boleh masuk merentasi kota Madinah? Kenapa? Kerana tembok tak ada. Parit tadilah. Parit tadi yang Ustaz bagi tahu. Kerana parit. Parit yang dibina di sekeliling Madinah, mereka tak boleh tembus. Sangat besar, sangat luas dan Parit tu ke Ustaz? Parit tu ibarat rongkang lah, awak. Rongkang yang besar. Rongkang yang besar. Parit ni kita yang boleh buat tu. Yang paling besar. Berbeza parit dengan rongkang. Okey, siapa yang apa? Siapa yang mencadangkan parit ni? Yang mencadangkan parit ni adalah Salman Al-Farisi. Dia? Tak ada. Okey. Kalau rongkang ni, saluran air biasa je kan? Tapi kalau parit dalam peperangan Khandaq ni, dia bukan yang untuk mengalihkan air saja, tapi dia untuk sebagai serangan lah kepada orang-orang Ahzab. Jadi bila mereka nak masuk kota Madinah, mereka kena melintasi parit tersebut. Tapi bila mereka melintasi parit tersebut, mereka akan terus dipanah dengan pemanah-pemanah Islam. Sebab apa? Sebab ada air kan, macam mana mereka nak nak lintas? Mesti kena berenang dulu. Mestilah kena berenang dulu sebelum sampai ke kota Madinah. Okey dah. Setakat itu. Semasa kepungan jadi mereka tak boleh nak lintas lah parit ataupun parit tentera Islam bina ni. Jadi mereka berkhemah di luar kota Madinah. Dah tak boleh nak masuk. Macam mana nak masuk? Tak boleh nak masuk. Susah. Masuk-masuk mati. Jadi mereka mendirikan khemah dan mereka hanya menggunakan serangan panahan saja kepada kaum orang Islam. Jadi berlaku serangan secara panahan je. Jadi mereka ni cuma panah daripada luar. Nak masuk tak boleh. Jadi mereka panah je. Tentera musyrikin cuba masuk melintasi parit tersebut tapi mereka gagal dan terpaksa berundur. Okey, siapa boleh baca untuk Ustaz ni? Siapa dia boleh baca untuk Ustaz? Yang mana Ustaz? Yang serangan ni ke? Yang serangan ni. Saya Ustaz. Okey, terima kasih. Silakan baca. Hadis. Serangan kaum. Silap. Kaum musyrikin di luar kota Madinah berlalu Ustaz. Berlaku hanya sebulan sahaja oleh kerana terlalu lama mereka hilang semangat dan kekuatan dan berlaku juga perpecahan di kalangan mereka sehingga hanya kaum musyrikin dan Yahudi sahaja yang sanggup
menyerang Madinah. Perpecahan semakin teruk apabila ketua kaum Bani Quraizah. Quraizah yaitu Ka'b Ka'ab bin Asad. bin Asad memeluk Islam. Okey, makasih Hadif. Okey. Sama-sama. Jadi inilah peristiwa semasa peperangan Khandaq. Okey, kalau yang barusan tadi Ustaz cerita, mereka hanya melakukan panahan sahaja. Tetapi bila mereka melakukan kepungan dan kepungan tu berlaku selama sebulan, masa tempoh sebulan ni sangat lama, bukan sekejap, sangat-sangat lama. Jadi mereka kehilangan semangat dan kekuatan, ditambah lagi dengan perpecahan di kalangan mereka sendiri sehingga tinggal kaum Quraisy dan Yahudi sahaja yang sanggup menyerang Madinah. Okey, pecahan mereka ni dah teruk. Ditambah pula dengan perpecahan yang lain sehingga mereka ni semakin berantakan dan semakin hancur. Pecahan yang sebelum tadi tu dah biasa-biasa je. Datang pula perpecahan yang baru iaitu apabila ketua kaum Bani Quraizah iaitu Ka'ab bin Asad memeluk Islam. Cuba awak bayangkan, tengah-tengah berperang ada di kalangan mereka yang memeluk Islam pada masa tersebut. Agak-agak je dia macam mana? Agak-agak yang jadi haru biru lah, jadi macam terabur. Dia dah nak serang orang Islam, tiba-tiba kau masuk Islam pula. Jadi macam tu. Terbalik. Nak bagi tahu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia kehendaki semuanya terjadi. Itulah nak bagi tahu orang Islam selalu menang. Orang yang beramal dengan ajaran agama Islam, orang yang berpegang dengan tali Allah dan Rasulullah akan selalu saja menang. Walau di mana saja mereka berada dan berdepan dengan apa-apa sahaja situasi, mereka tetap menang. Contohnya di sini mereka berperang dengan kaum Quraisy, kaum Ahzab. Tentera bersekutu, mereka menang. Di lain masa, mereka mendirikan kerajaan yang besar. Mereka menang juga. Mereka boleh berlawan dengan tentera Rom dan Parsi. Orang Islam menang. Hebatnya orang Islam. Allah bantu. Siapa yang berjihad, berjihad, berperang di jalan Allah, Allah akan bantu dia sehinggalah dia menang. Allah akan hantar malaikat, Allah akan hantar bala bantuan. Siapa tahu siapa tahu tentera Allah di muka bumi ni. Dalam dunia ni kita ada tentera Allah tak? Siapa boleh tak beritahu? Tentera Allah tu boleh jadi dalam tentera Allah ni antaranya adalah angin. Angin pun boleh jadi tentera Allah. Malaikat pun boleh jadi tentera Allah. Itulah hebatnya orang Islam ni, dibantu dengan tentera-tentera Allah yang mereka tak nampak. Angin ni kuat awak, angin ni boleh jadi tentera Allah ni. Kenapa? Sebab dia kuat awak. Sekali angin terhempuk je bangunan, hancur bangunan. Bagi tahu hebatnya angin, kuatnya angin. Allah ni tak perlu susah-susah payah nak hancurkan sesebuah golongan ataupun sebuah kaum. Allah cuma hantarkan angin saja. Angin tiupkan dirinya dengan kuat, maka hancurlah satu negara tu. Senang je. Angin jadi ribut taufan apa kan, petir ke apa, hancur macam tu je orang-orang kafir. Tapi sini Allah boleh hantar juga malaikat dan juga angin nak selamatkan, nak tolong kaum-kaum Ansar dan Khazraj ataupun dengan nama lain orang Islam lah. Okey, seterusnya. Perpecahan semakin ketara apabila Nu'aim bin Mas'ud yang berasal dari kabilah Khuzfan telah memeluk Islam. Beliau telah menawarkan diri untuk memecah belahkan pakatan kaum Quraisy ataupun pakatan kaum Ahzab. Jadi di tengah-tengah mereka untuk melawan Islam, ada lagi yang masuk Islam, iaitu Nu'aim bin Mas'ud yang berasal dari kabilah Khuzfan. Tadi kita dah bagi tahu Ka'ab bin Mas'ud kan, daripada Bani Quraizah. Dia ni kepala Bani Quraizah. Dia meluk Islam dan dia tak mau serang orang Islam. Begitu juga dengan
Nu'in bin Mas'ud. Okey, mereka ni sama-sama memeluk Islam. Sebab mereka ni lah berpecahnya kaum Ahzab. Okey, ingat. Ni yang Ustaz beritahu tadi. Bentuk-bentuk pertolongan. Allah telah menurunkan bencana sebagai pertolongan kepada umat Islam. Ini kena hafal Satu, awan hitam mula meliputi langit. Yang kedua, cuaca berubah menjadi gelap. Yang ketiga, turunnya hujan yang sangat lebat. Ini terakhir. Yang keempat, angin ribut bertiup kencang. Bertiup ni awak. Kenapa rebut ni? Silap. Bertiup kencang. Ini yang Ustaz bagi tahu tadi. Allah ni kalau dinampak ada orang buat dosa ke, siapa-siapa buat dosa ke, senang saja awak. Allah tak perlu pun utuskan malaikat Jibril ke, malaikat Mikail ke pergi pukul orang tersebut. Cukup sekadar Allah utuskan angin ribut untuk tiupkan angin supaya orang ni terus mati. Hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang-orang buat dosa ni, siapa-siapa yang buat dosa ni, Allah tak perlu pun utuskan pedang daripada langit ke, kilat ke apa. Allah cukup utuskan angin saja. Angin ni ada di sekeliling kita. Nak bagi tahu, janganlah buat dosa sekali buat dosa. Kalau Allah nak hukum seseorang tu yang buat dosa ni, senang saja. Ingat di mana-mana saja Allah selalu memperhatikan kita. Ingat tu. Jangan kita berani-berani nak buat dosa sebab Allah selalu bersama dengan kita dan Allah Maha melihat. Jadi dia boleh nampak si fulan ni buat apa. Okey, mari tengok. Okey, siapa yang ada buku teks silakan bawa buku teks. Kita nak baca kisah dan iktibar semasa peperangan Khandaq. Nampak tak Ustaz punya slide ke ada ternampak tulisan dia sebab pecah? Dah nampak? Okey, tadi kita dah belajar dah peristiwa semasa peperangan Khandaq. Sekarang kita kena ambil iktibar dan kesan. Apakah kesan yang berlaku selepas berlakunya peperangan Khandaq? Yang pertama, pengaruh Islam semakin meluas. Yang kedua, orang Islam bertambah yakin dengan pertolongan Allah. Yang ketiga, orang kafir mendapat kerugian yang besar. Yang terakhir, maruah orang kafir terus tercemar. Okey, ini adalah kesan dan iktibar. Okey, kita tengok iktibar pula. Pendapat orang lain hendaklah dihargai. Ini berkenaan dengan pendapat Salman Al-Farisi. Dialah sahabat Nabi yang mencadangkan supaya dibina parit yang besar di sekeliling kota Madinah. Seterusnya, semua perkara hendaklah diputuskan melalui mesyuarat. Okey, kalau kita nak buat satu keputusan, kita kena berbincang dulu. Sama ada berbincang dengan mak ayah ke, adik-beradik ke. Contohnya awak sebagai anak, kita kena bincang dengan mak ayah. Mak, saya rasa, contohlah mak, Farah rasa Farah nak beli ni lah, nak beli game lah, nak beli game PS5. Oh Allah. Kena bincang dulu mak ayah. Nanti mak ayah tahu apa keputusan yang terbaik. Okay, masa tengah bincang tu mak ayah bagi tahu ke Farah. Farah, awak yakin ke nak beli PS5? PS5 ni mahal. Lagi pula kalau awak beli, awak kena beli lagi game dia. Game dia beratus-ratus tau. Mahal lagi satu kalau awak selalu main game. Risau awak takkan berjaya lepasi. Tak berjaya ambil SPN sebab awak tak lalai. Tak ingat Tuhan. Okey, kena bincang dengan mak ayah. Contoh situasinya macam tu. Kalau kita nak beli apa-apa, bincang dengan mak ayah. Mak nak beli ni, nak beli tu, bincang mak ayah dulu. Seterusnya, setiap kerja perlu dirancang dengan baik. Inilah kerja kita kena dirancang dengan baik. Kita jangan buat kerja sambil level saja. Mesti ada perancangan dan atur cara yang sesuai. Seterusnya, strategi yang betul dan sifat sabar adalah kunci kejayaan. Okey, contohnya kita duduk belajar. Kita ni belajar dengan cara yang betul dah. Dan kita juga kena sabar. Belajar, sabar. Sabar dalam belajar tu adalah suatu perjuangan lah. Bila awak selalu dalam keadaan situasi awak tengah belajar dan juga awak tu sabar sangat dalam belajar. Contohnya buat latihan, baca buku, awak selalu sabar dalam benda-benda macam tu, insya-Allah awak adalah akan berjaya. Sebab apa? Sebab cuba awak tengok ni. Strategi yang betul dan sifat sabar adalah kunci. Kunci kepada kejayaan. Jadi sabar dan strategi adalah kunci dalam kejayaan. Contohnya kita belajarlah.
Kita kena ada strategi belajar kita yang betul dan kita kena ada sifat sabar. Inilah kunci berjaya kita. Okey, sifat sabar dan tawakal kepada Allah SWT perlu diterapkan dalam setiap perjuangan. Okey, kita dalam mana-mana perjuangan kita mesti sabar dan juga tawakal kepada Allah. Tawakal itu maksudnya berserah diri kepada Allah. Kita dah baca buku banyak-banyak, kita dah buat latihan banyak-banyak, bila datang keperasaan, kita tawakal kepada Allah. Kita jawab setakat kita mampu, kemudian kita serahkan kepada Allah. Dapat A, Alhamdulillah. Dapat B pun Alhamdulillah. Dapat C pun Alhamdulillah. Tapi yang pasti kena sabar dan tawakal. Okey, saya rasa dah habis dah. Ni terakhir. Habis akhir ni latihan 1. Jadi, siapa? Ustaz akan pilih seseorang untuk jawab soalan Ustaz. Aku nak tanya Wazif Asfar. Wazif Asfar, bilakah tarikh berlaku peperangan Khandaq? Boleh sebutkan? Bilakah berlakunya peperangan Khandaq? Okey, kita nak habis masa dah. Wazif Asfar. Wazif Asfar. Wazif, ada tak Wazif sini? Wazif boleh sebutkan tak? Bilakah berlakunya peperangan Khandaq? Sebutkan tarikh berlakunya peperangan Khandaq. Wazif. Wazif ada? Wazif. Okey, Dani lah Dani. Dani buka kamera dan buka mic. Dani. Kenapa semua senyap ni? Dani, Wazif. Wazif. Okey, Wazif boleh sebutkan tarikh berlakunya peperangan Khandaq? Wazif. Wazif. Ada tak nak kelas ni Wazif? Wazif. Wazif ada masalah internet ke kawan-kawan semua? Patutlah. Okey, sekarang ni Aisyah Elis. Tadi minggu lepas Ustaz. Minggu lepas dia masuk elok je. Ya. Kelas lain elok je Ustaz. Ni tak tahulah. Wazif. Wazif. Ke yang tu kot. Ya. Ya, Ustaz. Wazif ada? Ya. Wazif ada? Ada. Okey, Wazif. Boleh buka kamera? Awak sebutkan tarikh berlakunya peperangan Khandaq. Saya sebutkan. Ini soalan saja, soalan untuk ujian pemahaman awak. Ingat tak bila berlaku peperangan Khandaq? Sekali sebutkan tarikh berlakunya peperangan Khandaq. Tak tahu tengok buku teks. Tengok buku teks muka surat 32. Itu dah elok tu. Ya, kelas lain Wazif okey ke? Kelas lain okey. Ni tak tahulah. Okey tu macam mana? Dia buka kamera lah. Elok je. Apa ni, mic elok. Buka kamera pun elok. Wazif ni kalau kelas lain dia buka kamera ke dia tutup kamera ya? Dia buka kamera Ustaz. Kan? Kau Wazif kan? Ya. Kan? Ya. Wazif kalau kelas lain buka kamera ke tak? Dia buka Ustaz. Yes. Nanti nampak orang. Malulah tu. Nampak ibu saya tu. Saya tak mandi. Okay, Wazif, sila sebutkan tarikh berlakunya peperangan Khandaq. Tujuh Syawal tahun ke-5 Hijrah bersamaan bulan Februari 620 Masihi. Okey, makasih Wazif. Okey, Wazif jangan tutup kamera. Buka kamera.
Okey, seterusnya soalan kedua, di manakah peperangan Khandaq berlaku? Saya nak tanya kepada Farah. Farah, silakan jawab soalan ustaz. Di manakah peperangan Khandaq berlaku? Kak Mat Farah. Farah boleh tengok di buku sarik kedua, buku teks. Dan Farah ada tak Farah? Farah, buka mic. Di manakah berlakunya peperangan Khandaq? Okey Farah, buka mic. Farah ni macam mana ya kau? Murid-murid, Farah ni okey ke? hari-hari buka mic Ustaz. Tak boleh buka mic? Hari-hari dia buka kamera. Dia tak Tak boleh buka buka mic. mic. Farah, Tu boleh. Farah. Sila bagi tahu di manakah berlakunya peperangan Khandaq. Farah tak boleh sebut. Tu Hello Farah. macam tu. Farah ni dia senyap ke? Murid-murid. Dia tak senyap Ustaz. Tengah fikir. Tengah fikir, okey tak apa. Sekarang ni Firas. Firas pun macam ni juga ke? Dia buka kamera. Buka Ustaz, hari-hari dia buka kamera. Okey Firas, sila sebutkan di manakah tempat berlakunya peperangan Khandaq. Senang soalan dia. Di mana? Di kota Madinah. Betul, bagus, di kota Madinah. Okey, bukan awak jawab tu, orang lain kan. Okey, soalan yang ketiga, berapakah bilangan tentera Islam dan kafir dalam peperangan Khandaq? Okey, sekarang ni saya nak tanya kepada Muhammad. Okey, Muhammad, buka kamera dan buka mic. Muhammad. Muhammad, ada tak? Okey, buka kamera. Sila sebutkan bilangan tentera Islam dan juga tentera kaum Ahzab semasa peperangan Khandaq. Sila sebutkan bilangan. Berapa ramai tentera Islam dan juga berapa ramai tentera Ahzab. Boleh buka buku Zat 34. Tadi. Boleh buka buku teks muka surat 34 Muhammad. Mana Muhammad ni? Okey. Okey, Arisan Nur. Arisan Nur boleh sebutkan bilangan tentera Islam dan juga bilangan tentera kafir dalam peperangan Khandaq. Arisan Nur boleh buka buku teks muka surat 34. Sila sebutkan bilangan tentera sedikit. Tentera Islam seramai 3,000. Okey, baca lagi. Okey, baca lagi. Baca lagi, sambung. Tentera kafir seramai 10,000. Diketuai oleh diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Bagus bin Harb. Okey, terima kasih Arisan Nur. Okey, bagus, betul dah jawapan tu. Okey, soalan yang keempat, apakah sebab berlaku peperangan Khandaq? Sekarang ni saya nak tanya kepada Munirah Osri. Betul ke nama dia ni? Ke nama samaran ni? Okey, sila jawab soalan nombor 4. Apakah sebab berlakunya peperangan Khandaq? Awak boleh tengok di buku surat 33. Buku teks buku surat 33. Peperangan ini berlaku kerana Okey, sila baca.
keluar dari Madinah? Baginda bertindak sedemikian kerana mereka telah mengatakan musuh dan mengingkari perjanjian damai. Okey, betul. Bagus. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Betul jawab awak. Jadi orang-orang kaum Yahudi Madinah tidak berpuas hati dengan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalau mereka keluar dari Madinah. Itu adalah sebab mengapa berlakunya peperangan Khandaq. Okey, soalan yang terakhir, siapakah yang mencadangkan parit di gali di sekeliling kota Madinah? Soalan paling senang sekali. Okey, Ustaz nak tanya kepada Jawab siapa tadi. lah? Siapa yang nak jawab soalan ni? Mana? Awak tahu siapa? Siapa yang bina kota Parit? Ustaz tadi ingat. Tak ingat. Tadi Ustaz dah cakap dah tadi. Siapa yang ingat? Siapa yang tahu? Sahabat Nabi yang telah mencadangkan supaya dibina kota Parit di sekeliling kota Madinah. Umay. Umay buka kamera. Umay. Bagus. Pandai. Betul. Salman Al-Farisi. Okey. Kelas kita pun dah nak berakhir. Sekarang ni Ustaz nak bagikan latihan supaya Tukar lagi crazy face. Ustaz nak bagi latihan ni. Lepas tu awak hantar dalam grup Telegram Telegram Ustaz ke? Belum. To everyone. Okey semua, jangan lupa jawab soalan buku latihan sirah muka surat 20 dan 21 dan hantar di grup Telegram boleh? Telegram Ustaz ke? Hantar ke Ustaz pun boleh. Jangan lupa buat buku latihan sirah surat 20 dan 21. Okey, kelas kita dah habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak apa. Sudah Ustaz buku surat apa? Buku surat berapa?